Yang pertama, berkawan. Zafran melihat Rihanna keletihan menjaga cinta dan dia mempelawa diri untuk menjaga anaknya dan menyuruh Rihanna balik ke rumah untuk berehat. Namun, Rihanna tetap mahu menemani anaknya. Zafran tidak putus asa untuk meminta maaf pada Rihanna dan dia tahu bukan mudah Rihanna memaafkannya. Dia berkata pada Ria, "Demi anak, tak boleh ke kita berbaik?" Bengang Rihanna mendengarnya. Tapi apa yang dimaksudkan Zafran adalah berkawan. Zafran kalau boleh tak nak mengganggu kehidupan Rihanna lagi, sebab dia tahu Rihanna tak sukakan dia. Tapi dia tak boleh berpisah dengan anak-anak. Dia sangat sayangkan cinta dan Azin. Zafran terus berusaha meyakinkan Rihanna bahawa dia dah betul-betul insaf. Tapi ada saja bandahan dari bekas isterinya. Yang kedua, Teddy Bear Pink. Cinta akhirnya sedar dan dia tersenyum melihat mama dan papanya. Berderai air mata Zafran dan Rihanna melihat cinta. Zafran mencium pipi anaknya. Begitu juga Rihanna. Cinta dengan manja memeluk papanya. Rihanna nampak ikatan kasih sayang mereka. Kemudian, Zafran ada membawa teddy bear pink yang sangat besar untuk anaknya. Rihanna melihat cinta teruja melihat teddy bear tersebut. Itu tandanya cinta suka dengan pemberian papanya. Yang ketiga, Rihanna ketepikan pendiriannya. Zafran menasihati anaknya supaya makan ubat dan dia mahu melihat cinta sihat semula. Selepas itu, Zafran bolehlah membawa anaknya jalan-jalan. Cinta suka jalan, tapi cinta tak ada kaki. Cinta menggeleng dengan muka sedihnya. Zafran tidak mahu melihat anaknya kesedihan dan dia telah menempah kaki palsu untuk anaknya. Cinta agak terkejut yang papanya telah membeli kaki palsunya. Tapi cinta risau kalau mamanya marah. Rihanna jadi sebersalah dan demi anaknya, dia kena ketepikan pendiriannya. Kalau ikutkan, Rihanna tak nak sesiapa pun membantunya membeli kaki palsu anaknya. Dia tak nak hidup meminta-minta. Selagi ada kudrat, dia akan cari duit untuk membeli kaki palsu anaknya. Dalam situasi begini, kebahagiaan cinta lebih penting. Yang keempat, Rihanna bercakap dengan Abah mengenai Mak Yang. Pak Nordin melihat muka Rihanna seperti tak suka bersama dengan Zafran. Tapi jauh di sudut hatinya, dia gembira. Akhirnya cucu-cucunya dapat juga kasih sayang dari bapanya. Selepas itu, Rihanna bercakap dengan abahnya mengenai Mak Yang. Semasa Kak Long dan Abi melawat cinta tempoh hari, mereka ada beritahu bahawa Mak sakit. Mak Yang nak berjumpa dengan Rihanna dengan anak-anak. Begitu juga dengan Abah. Sebenarnya, Pak Nordin dah tahu. Amira dah bercakap dengannya. Tapi Pak Nordin menyuruh Ria dan anak-anak saja pergi melawat Mak Yang. Kemudian, Pak Nordin berkata lagi pada Angah, "Pujuk dia suruh makan ubat. Mak kamu tu degil. Nampak je garang. Tapi makan ubat penakut. Kalau Abah tak paksa, tak berusik lah ubat tu." Rihanna pujuk abahnya untuk pergi bersama melawan Mak Yang. Pak Nordin hanya diam saja dan terus melayan cucunya. Zafran perasan bekas mentuanya cuba mengawal riak wajahnya. Zafran tahu Pak Nordin masih sayangkan bekas isterinya. Macam itulah juga perasaannya pada Rihanna. Yang kelima, kereta Rihanna rosak dan Zafran datang membantu. Hari hampir malam, kereta Rihanna rosak. Dah puas Rihanna cuba hidupkan enjin, tapi tak berjaya juga. Ditemani dengan anak-anaknya, lagi merisaukan hatinya. Sudah pukul 7 malam, Rihanna perlu segera menelefon mekanik. Cinta berkata yang kereta atuknya sakit. Nak tergelak pun ada dengan kata-kata cinta. Rihanna memperbetulkan percakapan anaknya. "Bukan sakitlah sayang, kereta atuk rosak." Cinta cuba memahami apa yang diperkatakan mamanya. Tiba-tiba, Cinta dan Azim menjerit melihat papanya datang. Zafran mahu membantu menghantar Rihanna dan anak-anaknya pulang ke rumah. Dan kereta yang rosak itu dia akan uruskan. Rihanna fikir Zafran sedang mengekorinya. Zafran berkata yang ada kebetulan lalu di situ untuk berjumpa dengan Hafiz. Pandai dia berusaha cerita. Padahal memang Zafran ikut mereka. Rihanna berkata kalau nak tolong juga, bawa anak-anak balik ke rumah dan dia tunggu di situ sehingga mekanik sampai. Dia akan balik naik teksi. Pada mulanya, Rihanna seperti jual mahal. Ada sahaja perkara lepas yang diungkitnya. Tapi setelah dipujuk anaknya, dia ikut juga. Cinta takut kalau mama kena colik. Cinta berkata pada mamanya selepas Zafran berbisik pada anaknya. Idea Zafran menjadi. Rihanna dengan muka terpaksa masuk ke dalam kereta Zafran. Dan dia duduk di belakang sambil memeluk Cinta. Manakala Azin duduk di depan. Yang keenam, kaki palsu baru. Sebaik saja sampai di rumah, Zafran memberitahu pada Rihanna bahawa kawannya yang merupakan seorang mekanik
telah menarik kereta yang rosak itu ke bengkel. Walaupun Rihanna dingin dengan Zafran, dia tetap ucapkan terima kasih. Cinta dan Azin tarik tangan Zafran dan menyuruh papanya masuk ke dalam rumah. Rihanna melihat anak-anaknya sangat manja dengan papanya dan seperti tak boleh berpisah. Dia tak terkata apa bila Zafran masuk ke dalam rumah. Dia mendengar perbualan Zafran dengan Cinta. Zafran bertanya, adakah kaki palsu yang baru dibeli itu selesa buat anaknya? Cinta sangat suka dan dia boleh berjalan. Cinta mengucapkan terima kasih pada papanya. Rihanna perasan air mata Zafran mula membasahi pipi. Begitu juga dengan Cinta. Anaknya pun perasan papanya menangis. Sepatutnya, dari dulu lagi Zafran memikul tanggungjawab untuk membeli kaki palsu anaknya. Dia terkenalkan perkara lepas ketika dia bersama Rihanna dan Cinta masa berumur 1 tahun. Dari saat itu, Zafran berjanji pada anak-anaknya yang dia akan menjaga Cinta dan Azin dengan sebaik mungkin. Papa akan jaga sampai akhir hayat Papa. Zafran memeluk anaknya, mereka bertiga berpelukan. Mama, Papa jaga? Cinta bertanya pula soalan itu. Papa pun nak jaga Mama sampai Papa menutup mata. Zafran memandang Rihanna dengan mata berkaca. Hati Rihanna masih beku. Dalam hati, dia berkata yang dia takkan terima lelaki itu. Zafran Zahim dah mati dalam hidupnya. Yang ketujuh, soal jodoh. Ada satu babak ketika Rihanna pulang kerja. Dia sedang menunggu bas. Zafran pula munculkan diri dan dia mempelawa Rihanna untuk menghantarnya pulang. Rihanna berkata dengan nada seriusnya, saya tak naik kereta berdua dengan lelaki yang tak ada ikatan. Zafran berkata balik, naik teksi pun berdua dengan orang yang tak ada ikatan. Bengang Rihanna mendengarnya dan dia fikir Zafran sedang menyindirnya. Teksi tu kenderaan awam. Kalau nak naik pun, saya duduk belakang. Ria, anggaplah kereta abang kenderaan awam. Ria duduk belakang. Dengan awak, jangankan kereta. Kalau awak jadi driver bas pun saya tak naik. Bila Rihanna berkata begitu, hati Zafran lega kerana dia tahu Rihanna tak mungkin naik kereta berduaan dengan Zul. Zafran seperti cemburu. Rihanna akui memang dia tak pernah berduaan dengan Zul. Tapi tak lama lagi, mereka akan berkahwin. Berubah muka Zafran bila Rihanna berkata begitu, tapi segera dikawal riak wajahnya. Namun ini soal jodoh. Kalau Rihanna ditakdirkan dengan Zafran, dia kena terima juga. Tapi adakah Zafran betul-betul sudah boleh terima? Dia kan pernah berkata yang keturunan Rihanna tak elok-elok. Mungkin dapat zuriat yang tak sempurna, seperti tak ada mata, tak ada hidung atau tangan. Zafran merayu supaya memaafkan kesalahan lampaunya dan diberi peluang kedua. Tapi hati Rihanna tetap berkeras. Rihanna dah tak ada keyakinan dengan bekas suaminya lagi dan dia berkata supaya jangan menyimpan impian untuk kembali hidup dengannya. Yang ke-8, Mak Yang minta maaf. Akhirnya semua ahli keluarga berkumpul semula. Satu persatu balasan Tuhan menimpa Mak Yang dan akhirnya dia insaf. Sedih hatinya bila mengenangkan perkara lalu atas kelakuannya pada suami dan anak-anaknya. Mak Yang sangat rindukan mereka. Rihanna segera memeluk emaknya. Inilah kali pertama sepanjang hidupnya dia merasa pelukan emaknya. Emaknya meminta maaf sampai tergamak menghalau Ria dan Cinta. Namun Ria dah lama maafkan emaknya. Mak Yang akui perangai buruknya selama ni dan dia berani melawan kuasa Tuhan. Dia tidak dapat menerima kecacatan cucunya. Bahagia Rihanna bila emaknya menciumnya. Itulah tanda kasih sayang Mak Yang. Selepas itu, Azin pula nak bersalam pada nenek. Dan bila Mak Yang melihat Cinta, dia terus sebab. Air matanya menitis-nitis di pipinya. Menggigil tangan Mak Yang menyentuh pipi cucunya. Berkaca mata Cinta melihat neneknya menangis. Masing-masing mengelap air mata melihat Cinta dengan neneknya. Cinta menyuruh adiknya salam pada nenek, tapi dia pun lupa nak salam pada neneknya. Cinta menepuk dahi. Semua orang suka melihat kelihatannya. Mak Yang melihat bekas menantunya. Sebenarnya, Zafran ada melawatnya minggu lepas dan dia meluahkan kekesalannya. Dia tahu yang Zafran nak kembali semula bersama Rihanna dan anak-anak. Yang ke-9, merayu. Mak Yang merayu pada bekas suaminya supaya memaafkan segala dosanya selama ni. Hidupnya tak akan tenang kalau Pak Nordin tak memaafkannya. Sepanjang Mak Yang berkahwin dengan Pak Nordin, dia tak pernah hormat langsung dengan suaminya. Dia yakinkan pada bekas suaminya yang dia dah betul-betul insaf. Pak Nordin hanya berdiam saja pada mulanya dan tiba-tiba dia bersuara. Dia pun akui juga kekurangannya dan dia beritahu pada Mak Yang dia sudah gagal menjadi ketua keluarga. Dia tak mampu memberi sepenuh kebahagiaan pada isteri dan anaknya. Siang malam Pak Nordin bekerja, tetapi tetap tak mampu bahagiakan keluarganya.
Dia dah cuba buat yang terbaik, tapi itu saja yang mampu. Amirah, Nabila dan Riana sedih mendengar luahan hati abahnya. Pak Nordin dah lama maafkan Mak Yang dan dia tidak berdendam pada bekas isterinya. Cukuplah saya habiskan masa dengan cucu-cucu saya. Saya doakan awak cepat sembuh dan sihat semula. Saya nak tengok awak bahagia. Itulah doa saya, Pak Nordin berkata dan dia terus keluar dari bilik. Melangkah kaki Pak Nordin mahu keluar dari rumah, Mak Yang memanggil dia dengan suara sebabnya. Dengan badan yang lemah dan kaki terhencut-hencut, Mak Yang keluar dari bilik. Pak Nordin terkaku di depan pintu. Zul dan Zafran hanya memandang simpati. Yang ke-10, Pak Nordin bernikah semula dengan Mak Yang. Mak Yang mengesot-ngesot mendapatkan Pak Nordin. Dia nak memegang kaki Pak Nordin, tapi Pak Nordin segera menarik kakinya. Saat ini mata mereka bertatapan seketika. Awak jangan ingat saya benci awak. Kita tak ada apa-apa hubungan, Yang. Abang dah tak sayang, Yang. Abang memang nak pergi tinggalkan Yang. Sayu, Mak Yang bertanya. Dan Pak Nordin mengangguk kepalanya. Saya nak pergi. Sebab Pak Nordin. Mak Yang tak mampu berkata apa. Dia terpaksa akur jika itu keputusan bekas suaminya. Saya nak pergi berjabat agama dengan awak. Saya nak kita nikah semula. Menitis-nitis air mata Pak Nordin mengungkapkannya. Mak Yang tak terucap rasa syukur. Bahagia dia mendengarnya. Riana, Nabila dan Amirah turut mengucapkan syukur yang maha esa. Atuk, jangan nangis. Ni, cinta bagi teddy bear. Cinta menghulurkan teddy bear pada atuknya. Atuk tak nak teddy bear. Atuk dah ada nenek. Tak berkelip mata Pak Nordin memandang Mak Yang. Mak Yang mengukir senyumannya. Usia tak menghalang cinta. Usia tak menghalang kasih sayang. Malahan, usia yang makin senja akan menyimpul kasih buat selamanya.